hidung ni rasa macam kena buat sikit kot. Bibir nampak tak monggil sangat lah kan. Sekarang semua orang bibir monggil. Dagu saya ni pun macam nak tajamkan sikit je. Itu antara obses terhadap kecantikan. Hari ini topik kita di Hello Doktor, kecantikan yang memudaratkan. Mengapa kita bawakan topik ini? Kerana ramai di antara kita yang terlalu obses dengan kecantikan tetapi mungkin tidak mengambil tahu apakah yang perlu kita fahami tentang konsep doktor yang bertauliah dan tidak. Ada juga yang buat sendiri di rumah. Itu sebabnya kita nak bawakan topik ini untuk penjelasan kita bersama supaya tidak lagi ianya menjadi kemudaratan kepada anda semua. Sebelum itu kita nak ucapkan selamat Hari Deepavali kepada seluruh rakyat Malaysia yang menyambutnya. Kita harapkan agar sambutan kali ini dapat bersama-sama dengan keluarga anda, dapat manfaatkan masa yang ada. Sambil-sambil tu saksikan kami sepanjang 1 jam siaran ini. Sebelum tu kita nak mulakan dengan beberapa artikel ataupun kompilasi kes yang menjadikan kecantikan yang obses ini boleh memudaratkan anda. Sama-sama kita saksikan. Tekanan sosial menyebabkan segelintir masyarakat, terutamanya wanita, tertarik dengan tawaran harga yang rendah oleh pusat kecantikan tidak bertauliah. Demi penampilan yang dianggap lebih sempurna, ada yang berhadapan komplikasi serius. Baru-baru ini di Singapura, seorang wanita buta selepas melakukan suntikan isian wajah atau dermal filler. Ini insiden pertama direkodkan di Singapura akibat rawatan kecantikan tersebut. Manakala di Johor, seorang wanita meninggal dunia selepas menjalani prosedur pembesaran payudara yang dilakukan oleh seorang pakar kecantikan tidak bertauliah. Suami mangsa melaporkan kejadian ini pada 2 Ogos lalu dan kematian wanita tersebut dikaitkan dengan komplikasi daripada prosedur pembesaran payudara menggunakan asid hyaluronik. Di luar negara, seorang wanita berusia 22 tahun yang dikenali sebagai Angel menceritakan pengalamannya mendapatkan isian bibir atau lip filler daripada seorang pempengaruh media sosial. Proses itu tidak berjalan dengan lancar dan dia merasa kesakitan serta melihat darah menitis di wajahnya. Selepas 2 hari, bibir Angel menjadi hitam. Dia menghubungi individu yang menjalankan prosedur itu untuk mendapatkan nasihat, tetapi dia tidak dapat membantu. Wajah dan tubuh adalah lukisan diri kita, jadi perlu bijak menjaganya. Ikuti perbincangan lanjut mengenai kecantikan yang memudaratkan di studio. Nilu rasakan bila tengok jarum tu disuntik dekat bahagian muka. Persoalannya di sini, adakah ianya selamat untuk kita gunakan perkhidmatan tersebut ataupun sebenarnya kita perlu tahu lebih detail lagi. Bila orang cerita tentang kecantikan ni, fitrah manusia, semua orang akan sukakan kecantikan kalau boleh nak nampak sempurna. Tapi mungkin kita terlupa dan ataupun banyak sangat offer di luar sana yang menjadikan kita okeylah, ini mungkin selamat untuk kita. Okey, kita terus saja bersama dengan individu yang akan bersama-sama berkongsi dengan kita. Ini dia Dr. Aidil Azri Mokhtar yang saya juga boleh dikatakan sahabat kita lama tak jumpa. Yang pernah juga berkongsi bagaimana sebenarnya informasi-informasi yang perlu kita fahami kalau mungkin antara yang anda ingin lakukan adalah dari sudut estetik kecantikan ini. Okey doktor, terima kasih bersama dengan kami. Hari ini antara yang perlu kita kongsikan bersama dengan penonton di luar sana, pastinya kita nak buka minda mereka lebih jelas penjelasan di sebalik apakah sebenarnya yang dikatakan kecantikan ini, sama ada ianya boleh memudaratkan ataupun tidak doktor. Betul. Kalau mungkin permulaan kita, apakah antara sebab sebenarnya masyarakat Malaysia ini inginkan sangat lakukan segala estetik kecantikan yang dikatakan yang menjadi demand tinggi? Apakah mungkin ia? Okey, antara sebab yang paling utama bagi saya lah ketika era sekarang ini adalah disebabkan oleh faktor social media sebenarnya. Okey. Okay, all of us bila buka phone mesti tak akan lari daripada buka social media masing-masing. Kan tengok macam-macam platform sekarang. Dan kebanyakan social media ada dipaparkan kebanyakannya tentang anything content yang melibatkan kecantikan. Especially among wanita, dia orang akan tengok macam mana paras rupa influencer-influencer yang dia follow. Dia pun mulalah macam tadi peringkat awal tadi Anim cakap bibir ni nak kena munggil sikit, hidung nak kena. Ada je nampak tak kena. Ada je rasa tak kena. Yes. Actually memang kita semua pun dilahirkan wajah kita pun sebenarnya tak simetri. Sebenarnya dia ada apa asymmetrical sikit, tapi tak adalah terlalu ketara. So oleh sebab itu mungkin antara salah satu sebab kenapa kita semua
yang rajin tengok dekat cermin dan kemudian kita compare pula dengan influencer contoh di dalam social media, aku rasa aku nak repair lah yang ini, aku nak repair dan itu kan. So statistically secara globalnya pun demand ke arah beauty ni memang makin meningkat. Makin meningkat. 2000 last year saja globally menjangkau lebih kurang 60 bilion dan dijangkakan 2030 boleh pergi sampai 100 bilion. So demand memang tinggilah, peningkatan hampir 10% every year. So all over the world. Dan Hani merasa yang mana paling negara mana yang paling famous dalam buat kita panggil statistik kosmetik surgery yang paling tinggi dalam dunia? Pastinya Korea. Korea lah. Yalah, kan? betul. Nombor 2 Greece mengikut statistik, dan nombor 3 adalah daripada Italy. Kalau Malaysia pula? Malaysia ke bawah, tapi emang Asia dalam list top 10 tak ada lah. Tak ada. Okay. Tapi dalam Asia kita tak silap nombor 5. Nombor 5. So improving kan. So doktor-doktor kita pun well trained, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sebab kita faham kalau sebelum ni rawatan ni adalah kerana masalah kulit berjerawat, kan, masalah kulit mungkin yang terlalu disebabkan perubahan hormon dan sebagainya, kan. Mereka nak memperbetulkan ataupun nak menyelesaikan isu-isu tersebut. Tapi kini tidak lagi Kini hidung nak dinaikkan, mulut nak dimonggilkan, dagu nak ditajamkan, ataupun mungkin ada saja ikon-ikon yang tertentu mereka mahukan. Antara banyak-banyak rawatan tersebut, doktor, apa yang menjadi demand ataupun permintaan tinggi? Okey, yang paling common sekali adalah surprisingly untuk orang Asia, hidung. Okey, hidung sebab struktur hidung orang Asia kita sebenarnya dia kita punya nose bridge ni dia rendah sikit. Batang hidung dia rendah sikit. Dan dari segi nose tip kita tak berapa mancung lah. Kebanyakan kita bulat. Pesik, kan? Bulat. Sebenarnya kita macam itulah kita panggil, kan? Betul lah. So demand tu tinggi. Dan alhamdulillah dalam bahagian estetik. Estetik ni Hanem dia melibatkan rawatan kecantikan tanpa surgery. Tanpa surgery maksudnya dia lebih melibatkan suntikan. Paling-paling pun dia menggunakan teknik benang. Susuk benang Korea biasanya pakai. So untuk mencantikkan bentuk hidung tu, kebiasaannya dia downtime-nya pun cepat. Dalam lebih kurang lah 4-5 hari dah okey. Berbanding dengan kalau buat the real surgery tu akan ambil lagi masa. Downtime dia lama, panjang, kan? Jadi sesuai demand benda-benda macam ni dia tinggi. So hidung antara yang tu. Masalah kat sini ialah kita khawatir kita melakukan ataupun mendapatkan perkhidmatan daripada doktor yang tidak bertauliah. Selaku seorang doktor sendiri yang dah lama berkecimpung dalam industri estetik kecantikan ini, doktor, bagaimana doktor nak komen terhadap adanya doktor jadian yang tidak bertauliah ni? Itulah memang kami among doctors pening kepala memikirkan setiap tahun, even setiap bulan ada je tumbuh macam cendawan pusat-pusat kecantikan lah terutamanya yang melibatkan diri mereka dalam rawatan atau servis yang sepatutnya dihandle oleh doktor saja. Itu belum lagi cerita yang melakukan prosedur tersebut di rumah. Itu lagi teruk, kan. Di premis kecantikan pun ada, di rumah pun ada. Jadi masalah utamanya bila banyaknya golongan-golongan yang mengaku doktor tapi bukan doktor ni melakukan prosedur-prosedur macam ni, mereka tidak mempunyai ilmu yang cukup, especially ilmu anatomi. Macam kami para doktor, kami spend hampir 6 tahun di medical college untuk belajar anatomi wajah, di mana duduknya salur darah di situ, laluannya di mana, sarafnya di mana. Dan mereka-mereka ni kebanyakannya mungkin belajar YouTube tak habis. YouTube, itu saya cakap. YouTube ataupun social media, mungkin belajar tengok-tengok, macam tu dia suntik dekat kawasan tu. Bolehlah aku cubalah. Jenis macam tu. So end up-nya sebab tu banyak kes-kes komplikasi yang kita among doctors terpaksa settlekan hasil tangan daripada mereka-mereka yang tak bertauliah ni lah. Okey. Itu antara perkara yang berlaku. Kadang-kadang mereka berjumpa dengan doktor bila dah jadi muka, dah jadi problem masalah, berjumpa dengan the real doktor. Betul. Okey, panas isu ini ya. Kita akan bersama dengan Dr. Aidil. Cuma kita nak rehat, doktor. Rehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, masih lagi bersama dengan kami di Hello Doktor. Masih lagi bersama dengan kami di Hello Doktor. Masih lagi bercerita tentang bagaimana hidung, mulut, dagu ni nak dicantikkan dengan selamat, tidak memudaratkan anda. Okey, Dr. Aidil bersama dengan kita. Dr. Aidil, bila kita nak tengokkan keadaan sekarang ni, terlalu banyak sangat bila adanya doktor jadian, timbul pula isu-isu ataupun masalah bila
pembedahan ataupun suntikan itu berlaku, hidung bengkok, lepas tu ada kesan terhadap bibir bengkak dan sebagainya. Ini sangat-sangat merisaukan. Sangat-sangat merisaukan. Tapi sebenarnya apakah faktor yang mendorong perkara-perkara ini, masalah-masalah ini boleh berlaku semasa suntikan itu dijalankan? Okey. So, kebiasaannya bila kita buat sesuatu rawatan estetik ni pastinya akan ada kita panggil temporary side effect. Okey. Okey, temporary side effect ni contohnya paling simple kalau melibatkan suntikan akan ada bengkak sikit, akan ada lebam sikit. Ini semua common sebab kalau kita kena gigit nyamuk pun boleh bengkak, takkanlah jarum tak bengkak kan, akan ada. Tapi kebiasaannya benda-benda ni dia temporary saja. Mungkin melibatkan 1-2 hari atau kadang tu ada yang beberapa jam saja. Okey, bila kita ceritakan tentang komplikasi ni atau side effect yang teruk ni, bila kita cerita dia makan berhari-hari atau sampai minggu. Contoh kalau kita cerita kat bibir, dia jadi bukan saja bengkak, lepas tu dia jadi hitam. Kehitaman, jadi betul? hitam. Hitam ni adalah tanda yang bahaya sebab bila berlaku kehitaman, bukan saja di bibir, even di tempat lain, contoh di hidung. Bila kita buat suntikan filler, kalau dah mula dalam masa beberapa jam, tiba-tiba dah nampak gelap dan hitam, bermaksud salur darah dah tersumbat di situ, di bibir, di hidung. Bila salur darah dah tersumbat, maksudnya tisu di bahagian atas tempat salur darah supply tu dah tak terima oksigen, dan kalau dibiarkan lebih daripada 24 jam, tisu tu akan mati. Dia panggil necrosis. So, satu kes lain pula. Kes lain lah. So kalau dekat bibir tu akan mula kopak lah bibir tu. Sama juga dengan nose. So perkara-perkara macam ni memang kami doktor telah ditrain untuk recognize, untuk lihat. Bila lepas kita buat suntikan tu, okey, ada perubahan warna ke tidak. Dari segi macam mana respon patient tu sendiri sakit ke tidak. Sebab sepatutnya sakit tu akan berkurang kalau contoh suntikan filler, dia berkurang. Dia tak boleh sama berterusan ataupun makin meningkat. Esoknya bila follow up telefon, oh dia makin sakit doktor. Itu semua tanda-tanda red flag. Red flag kena jaga-jaga. Mungkin kita kena panggil balik, kena follow up balik, check balik. Betul. The worst scenario sometimes kita kena cairkan balik filler tu. So ini adakah bahan juga doktor menjadi antara sebab? Yes, betul. Sebab kadang-kadang tu sesuatu produk yang dipakai pada sesuatu bahagian wajah tu mungkin tak sesuai untuk diletak di situ. Contoh, saya rata-rata kadang berborak dengan customer, dia orang bagi tahu dia pergi dengan satu tempat beauty center ni, dia orang suntik vitamin C pada kulit. Vitamin C, placenta lah, okey, sheep placenta. So benda-benda ni sepatutnya you tak boleh suntik dekat kulit. Especially macam vitamin C yang high dose tak boleh. Satu, benda tu sangat acidic, so boleh mencederakan kulit. Dan nombor dua, dari segi side effect, ketidakselesaan, semuanya akan jadi lagi berlarutan, worse lah. Jadi maksudnya ada rawatan yang contohnya teknik tu dipakai pada tempat yang salah. Jadi akan jadi macam tu. Produk yang contoh benda tu, contoh filler. Filler tak sepatutnya sekarang ini orang tak pakai dah filler permanent. Permanent filler ni macam silikon. Silikon ni banyak dulu orang pakai, sekarang tak pakai. Kita pakai hyaluronic. Hyaluronic ni dalam masa setahun dia akan hilang. Itu juga antara bahan yang kita sering kali dengar ada dalam set kecantikan, set muka kecantikan dan sebagainya, hyaluronic. So perkara-perkara produk-produk macam inilah yang kadang-kadang tu kalau salah guna, lepas tu salah placement. Salah placement ni contoh dia macam cakap tadi, sepatutnya dia diletakkan di lapisan dalam, kita panggil deep dermis. Dia pergi letak dekat lapisan atas kulit. Jadi akan jadi berbonggol-bonggol. Ini semua semuanya apa? It has to be trained. Kan? So jangan main macam tangkap muat, macam hanya sebab paparan harga yang murah, dia pun compare pula, oh aku tengok klinik ni harga lagi mahal. Bendanya sama, hyaluronic juga. Ambil yang ni lah. Okey, mungkin di antara kita ada yang masih lagi agak keliru kan, tak tahu apakah itu filler. Bagi mereka yang pernah melakukan rawatan ini, tahulah kan filler tu apakah fungsi dan di mana letaknya, apakah kegunaannya untuk pastinya untuk mencantikkan wajah anda. Tetapi filler ni, apa yang kita perlu faham tentang filler? Ramai orang masih confuse masyarakat kita antara filler dengan botox. Sangat-sangat confuse. Okey. Sebab result dia sama. Cuma bahan yang digunakan hampir sama, bahan lain. Okey, filler ni ayat mudah dia adalah sejenis gel yang diisikan di bahagian-bahagian tertentu wajah dengan cara suntikan untuk bagi satu bentuk yang
cantik, yang menarik pada wajah. Contoh kalau filler tu kita suntik dekat pipi, dia akan jadi macam dipanggil apa? Ada curve. Okey, dia ada volume lah. Sebab makin kita berumur kadang biasa pipi kita akan jadi kempis sebab lemak tu dah makin hilang. So kita gunakan filler. Dagu kalau rasa nampak macam tumpul, dia nak runcing sikit, tu kita akan letak filler. Bukan botox. Andailah kata kalau kita suntik botox pada dagu, tak akan jadi apa-apa. Hanim, tak akan jadi apa-apa. Tetap nampak sama. So itu pun kita takut juga. Katalah kita pergi So sebenarnya botox diletakkan di? Botox hanya untuk hilangkan wrinkle, kedutan. Contoh biasanya orang untuk menganjalkan balik. Bukan. Dia bukan untuk bagi bentuk wajah, tidak. Itu filler. Bentuk wajah filler. Botox hanya untuk wrinkle, which is commonly tepi mata, dahi. Bila kita buat macam tu, ada banyak line, ada fine lines, benda-benda tu. Itu botox. Kedutan-kedutan kita dapat dikurangkan dengan menggunakan botox. Filler ni pula dia dapat merubah bentuk lah. Bentuk. Ya, memberi bentuk yang baru. Yes. Okey. Sambil-sambil kita cerita ni, ada juga satu kes kalau anda mungkin sempat terbaca tentang lipodissolve yang ini antara ada akibat juga. Ada seorang tu sampai mendapat azab lah kan daripada suntikan lipodissolve ni. Bagaimana ianya boleh terjadi, doktor? Dan apakah antara sebab-sebab yang boleh berlakunya masalah terhadap rawatan ini? Okey, produk lipodissolve ni sebenarnya dicipta adalah untuk fungsi dia untuk bagi mencairkan lemak tepu lah. Lemak tepu yang mana kebiasaannya kita gunakan untuk masalah double chin, untuk masalah di lengan, ada flabby, lebihan lemak di lengan tu, di perut, love handle dan sebagainya lah. Okey. So setiap produk lipodissolve ni, setiap jenama ni dia ada protokol dia yang tersendiri. Protokol means berapa dos nak pakai, 1 botol ke 2 botol ke maksimum, dan berapa kerap dia perlu diulang, setiap minggu ke 2 minggu sekali, sebulan sekali. So lain produk lain. Jadi apa yang saya suspek pada mereka yang mengalami masalah komplikasi lipodissolve ni adalah yang pertama, mereka yang melakukan suntikan ini, the operator tu tidak mendalami ilmu dari segi macam mengikut protokol yang sebenar produk tersebut. Nombor 2 pula, mungkin alatan yang dipakai tu, contohlah kita dari segi jarum misalnya. Jarum kita doktor kita biasanya sediakan 2 jenis. Satu jarum tajam, satu lagi jarum yang tumpul tapi panjang, namanya cannula. So ada kawasan-kawasan yang tertentu yang kita tak boleh pakai jarum tajam. Kita kena pakai jarum cannula sebab dia lebih selamat, dia tak boleh, kita panggil dia tak boleh tembus salur darah. Sebab bila produk ni masuk dalam salur darah, komplikasi lain akan jadi. Jadi penggunaan alatan yang salah, teknik overdosage, produk yang tak berapa nak betul, boleh menjadi faktor. Ini semua boleh menyumbang. Ianya merupakan mencairkan lemak kan? Itu antara yang mungkin menjadi demand tinggi juga. Ramai orang nak kurus sekarang dengan memang, cara yang pantas. Ni dah nak masuk tahun tapi baru. Tapi tidaklah kata lipodissolve ni tak boleh digunakan. Rawatan ini sebenarnya boleh digunakan. Boleh. Tapi bersama dengan doktor yang bertauliah lah, yang betul-betul mengetahui. Okey. Dan selain daripada itu, yang ni satu lagi kes yang kita nak ceritakan ni, kes di mana beli barang dekat atas talian dan kemudian lakukannya di rumah sendiri, ataupun mungkin ada kawan dekat situ, ambil jarum ni, tolong cucukkan kat kita kan, vitamin C dan sebagainya ni kan. Ini lagi risau. Kita dengar pun kita seram, doktor. Betul, doktor. Masalah beli produk di dalam talian ni, kadang tu produk tu sendiri kita panggil tak ada penyeliaan dari segi oleh macam KKM, benda tu kandungan dalam tu adalah kandungan yang selamat ke tidak. Sebab contoh untuk bahan pemutih ni, kebanyakan produk-produk yang orang kaitkan buat drip vitamin C apa sebagainya, produk yang dibeli ni kebanyakannya ada dicampurkan dengan bahan terlarang yang dipanggil mercury, hydroquinone. Benda-benda ni memang boleh mendatangkan kesan jangka panjang yang berbahaya pada tubuh badan manusia lah, termasuk eventually boleh menyebabkan kanser. Jadi, tapi tak dinafikan ianya memberi kesan yang awal kesan yang sangat pantas. Betul, sangat pantas. Selalunya produk-produk yang terlarang ni, dia kesan dia memang pantas. Cepat betul kan? Itu yang agaknya kita menjadi ketagih addicted dengan terhadap barang dan produk ni jadi sellable. Brand tu jadi macam meletup, bom. Semua nak beli benda tu. Tapi you bagi masa, eventually you akan tengoklah apa yang akan berlaku pada kulit you, pada organ-organ dalam badan you. Benda ni yang kita takutilah. So
beli produk tu satu, lepas tu minta orang yang tak bertauliah pula tolong injek, kan? Apa macam saya cakap tadi, bila orang tu tak ada knowledge tentang produk tu, dia hanya beli dan minta tolong injek sebagainya, dia tak ikut protokol yang sepatutnya, benda lain lah akan jadi. Mungkin kali pertama tak ada apa-apa kesan, doktor. Itu yang jadikan macam okey je kan, berani buat lagi. Kali kedua, kali ketiga pun mungkin tak ada kesan. Betul. Tapi kita risau sebenarnya dia dah makan organ dalaman kita kan. Yang kita tak nampak, mungkin tak ada reaksinya dari luar. Betul. Baik doktor, semakin hangat perbualan ini, kita nak sama-sama kongsi ilmu bersama dengan anda, tapi banyak lagi sebenarnya kita nak kongsikan. Pengalaman doktor juga kita belum tahu. Sama-sama kita saksikan hanya di Hello Doktor. Baik, kembali bersama dengan kami di Hello Doktor, saya dan juga Dr. Aidil Azri untuk menerangkan kepada anda. Kali ini kita nak sentuh pula tentang prosedur yang dilakukan oleh doktor-doktor jadian ini. Apakah mungkin lagi risiko yang boleh berlaku terhadap individu, terhadap pasien ataupun masalah-masalah yang sering kali mungkin mendapat doktor sendiri mengetahui daripada pesakit doktor? Okey, antara masalah komplikasi yang paling ditakutilah bila berlaku allergic reaction pada produk yang disuntik. Okey, sebab badan kita, setiap individu kita semua, immune system kita, dia punya keaktifan dia berbeza antara satu sama lain. So ada orang yang contohlah macam yang biasa kita dengar allergic makan seafood, ada orang tak ada, ada orang allergic makan nasi, ada orang tak ada. Contoh macam-macam benda lah allergic dalam dunia ni. So termasuklah produk-produk macam ni yang mana diorang ni tak pernah guna pun seumur hidup. So baru nak start. So bila buat suntikan macam ni, tiba-tiba berlaku allergic reaction, maksudnya immune system kita anggap produk yang disuntik tu adalah satu enemy. Dia tak boleh terima. So dia kena attack. Bila attack, apa yang berlaku, dia panggil komplikasi yang paling teruk itulah dia panggil anaphylactic shock. Anaphylactic shock ni adalah you punya blood pressure everything drop. Okey. Sebab immune system you macam terkejut, so dia terus react, so blood pressure you drop. So bila drop macam tu, darah tak cukup sampai ke otak, the worst case dia boleh jadi death. Boleh berlaku kematian kalau misalnya tak bertindak cepat. So oleh sebab itu penting untuk seseorang doktor itu di premisnya, di kliniknya, perlu ada ubat-ubat yang tertentu sekiranya berlaku anaphylactic shock ini, kita tahu apa nak buat. Emergency case lah. So either epinephrine ataupun dexamethasone. Dua benda ni yang biasanya commonly doktor kena ada. Ada kepakaran doktor yang tahulah kan, apakah kondisi yang berlaku. Kalau mungkin bersama dengan beautician ataupun doktor jadian ini, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan yang doktor itu mampu menyelamatkan situasi jika berlakunya kecemasan-kecemasan seperti itu. Nak cantik-cantik juga kan, tapi takut benda lain yang berlaku. Itu yang kita risaukan. So bila diorang ni tak boleh recognize, operator tak boleh recognize, itu yang komplikasi itu dibiarkan berterusan, mungkin dia ingat itu normal, tapi sebenarnya tak normal dan akhirnya boleh berlaku macam saya cakap death on the bed. Kan? Okey, doktor, kita nak rehat sekejap doktor, sambil kita nak menyaksikan wartawan kami Bella sempat membongkar kali ini seorang individu yang giat melakukan perkhidmatan estetik kecantikan murah untuk filler hidung dan juga bibir. Sama-sama kita saksikan. Sudah tahun 2023, namun kita masih lagi dengar ada kes-kes kemalangan disebabkan oleh filler kecantikan. Antara punca ianya berlaku adalah disebabkan oleh kewujudan akaun sosial media yang menawarkan perkhidmatan ini dengan harga yang cukup murah. Selepas ini kita akan menghubungi satu akaun sosial media dan kita akan dengar sendiri bagaimana perkhidmatan filler yang ditawarkan. Yes. I nak tanya pasal filler. Ya. I teringin nak buat untuk hidung dengan untuk bibir. Bibir sama hidung. Bagus. So berapa dia punya kos agak-agak untuk I? You biar satu sisi. 288 lah. 288 untuk for bibir? Bukan, you nak tengok you pakai berapa sisi. Oh, dia sisi tu macam mana? Dia semua sama. Hanya tengok you pakai berapa sisi. You boleh tunjuk tanpa kasih ini advice you lebih kurang pakai berapa sisi. Okay, so ini you buat dia punya location buat dekat mana ya? You boleh datang rumah ke atau pergi rumah anda. Oh, okay, so dia mobile punya tu lah. Kalau pergi rumah anda kena bayar itu. Okay, so bila buatnya ada bagi views ke apa ke? Views? Ada views tak? Ke ada views apa-apa tak untuk bagi kebas ke apa?
untuk bagi tak sakit? Oh, sebelum talu akan talu sikit lah, itu untuk tahan sakit dia. Okey, so ini bukan, ini beautician lah, bukan dari doktor kan? Ya. Okey, tapi selamat kalau buat. Selamat. Kalau ini sudah banyak tahun. Okey, dari tahun bila you buat? Tahun bila? 2020. Oh, okey. So kalau I nak tu, I just WhatsApp nanti bagi tahu location dekat mana lah Boleh. Okey, thank you. Okay, thank you. Baik, hasil panggilan sebentar tadi kita dapat rumuskan bahawa akaun sosial media ini menjalankan perkhidmatan filler yang dilakukan di rumah oleh seorang beautician. Harganya pula jauh lebih murah berbanding dengan harga yang ditawarkan di klinik yang bertauliah. Individu ini juga mendakwa bahawa perkhidmatan ini sudah dijalankan sejak 3 tahun lalu. Namun adakah ianya selamat untuk dilakukan kepada pelanggan mereka? Mari kita dengar apa pendapat doktor di studio. Okey, itu dia wartawan Syuhada membongkar kegiatan. Maafkan saya tadi sebab Bella ada kat sini, saya tersebut nama Bella. Sebenarnya itu merupakan pembongkaran yang dilakukan oleh wartawan kami, Syuhada. Sangat menarik, satu informasi yang begitu padat sekali kita dapat dengan hanya perbualan. Filler RM200, doktor. RM200 boleh datang kat rumah. Dah tak cukup dengan tu, dia boleh lagi lakukan perkhidmatan hidung dengan bibir. Dan ini sebelum tu kita nak tanya, harga filler sebenarnya berapa? Contoh yang betul-betul sah. Untuk market price, kebiasaannya lah kalau kita cerita tak ada promo, tak ada apa, purata antara 1,500 ke 2,500. Nampak tak? Harga 1,500 hingga 2,500 dia boleh bagi dengan hanya RM200. Risau. Ini keadaan yang sangat merisaukan. Tapi inilah yang menjadi permintaan tinggi kan, doktor? Sekarang ni semua orang nak berjimat cermat. Tak kira dengan apa, dengan keyakinan yang diberikan oleh individu tersebut, selamat digunakan sebab dah 3 tahun beroperasi. Komen doktor melihat pada situasi tadi. Komen saya senang saja. Kalau sesuatu rawatan tu terlalu murah daripada market yang sepatutnya, elakkanlah. Kerana kalau layankan juga, kebanyakan time dia akan berlaku komplikasi. Dan bila berlaku komplikasi, bear in mind, anda nak repair balik masalah tu, kadang itu melibatkan kos yang 10 kali ganda lebih mahal daripada tu. Beautician tu tak dapat nak selamatkan dah kan. Dia memang pergi jumpa doktor dah. Dia akan tolak tepi. Dia sendiri akan cakap, you kena pergi jumpa doktor lah. Macam kan. So yang dapat bahananya adalah anda sendiri semua. So cubalah elakkan satu rawatan yang terlalu murah di market. Kan. So maksudnya anda kena lebih aware pricing market macam mana sepatutnya. Kalau filler, kalau hidung nak buat hidung guna benang, macam mana harga. So then anda boleh bandingkan dengan apa yang anda nampak di social media tu. Kalau terlalu murah, saya cadangkan elakkanlah. Okey, selain daripada filler tadi, kita ada juga rawatan threading, benang. Yang ini juga menjadi permintaan tinggi untuk uplift lah, untuk menganjalkan. Adakah ianya merubah bentuk juga threading? Ceritakan sikit. Thread lift sekarang ini memang sangat-sangat popular, dipelopori oleh South Korea yang produce teknologi ini. Dia menggunakan benang yang dissolvable, maksudnya dia bukan permanent. Dia akan hancur dalam masa purata lah. Kalau material PDO tu nama dia, dalam lebih kurang 12 bulan dia akan hancur. Oh, maknanya dia lepas 12 bulan kalau kita nakkan lagi, kita perlu buat lagi rawatan tersebut. Tapi konsep special dia adalah PDO ni, bila dah dimasukkan di dalam kulit, dia akan stimulate kulit kita untuk buat collagen kita sendiri. So collagen kita sendiri ni sepanjang 12 bulan waktu benang tu ada tu, dia akan pegang tempat benang tu duduk tu. So bila benang tu nanti totally hancur, kita dah ada banyak collagen yang still akan pegang wajah. So bukan terus resultnya hilang. Dia masih ada lagi sebab kita ada natural collagen. So purata lah, mungkin tambah lagi 1 tahun, dekat-dekat 2 tahun tu barulah betul-betul you nak kena top up balik. Okey, soalan saya, bila kita dah mungkin biasa kan, setiap 2 tahun lah contohnya kita perlu lakukan lagi rawatan tersebut. Ada tak kesan jangka masa panjang terhadap badan kita sendiri kalau terlalu lama mungkin kita lakukan rawatan-rawatan ini? Kalau misalnya kita ikut timing yang sepatutnya, biasanya tak ada masalah. In fact, sebenarnya bagi saya kadang tu result yang positif akan dapat. Contoh, saya ada satu kes customer ni, dia suka nak mancungkan hidung dia guna benang. So purata kita cakap tadi setahun sekali je.
tapi dia punya obses tu dia buat dalam setahun 2 kali. Kadang tu kalau dia rasa macam dia ada inferior complex sikit, dia 3 kali setahun contoh. Okey. Faham. Apa yang kita dapati lagi kita ulang nanti actually benang yang dipakai tu makin lama makin sikit sebab dia dah ada collagen. Ya, makin lama makin sikit. So end up contohlah masuk tahun kedua atau tahun ketiga, saya dah bagi tu dia, okey, you dah tak perlu dah. Sebabnya kawasan batang hidung tu dah penuh dengan collagen yang baru, dah jadi macam tulang yang natural. So long term maksudnya dari segi costing pun dia dah save dah. Dah tak perlu lagi dah mungkin nak buat untuk beberapa tahun sebab selagi collagen masih ada. Kan? So tapi of course ada pula rawatan lain yang kalau you ulang terlalu kerap, itu berbahaya. Contoh dia filler. Macam yang kita cakap tadi, filler you kena kontrol. Kita sebagai doktor kita kena kontrol amount yang nak dipakai tu jangan terlalu over. Kalau letak dekat pipi especially, banyak masyarakat kita suka letak dekat pipi sebab dia nak bagi nampak macam terletaklah wajah tu, side profile cantik apa semua. But kalau terlalu banyak, dia akan panggil satu kita panggil sindrom ni apa, filler overfill syndrome. Filler overfill syndrome ni you ibarat overdose sangat letak filler tu dekat pipi, so dia dah jadi macam pillow, macam dia panggil apa, macam apple cheek, terlalu besar bulat, muka nampak macam sembab, dah tak cantik dah. Betul. You dah tak nampak natural. Betul, nampak sangat dia buatan. Nampak buat lah. Faham? Okey doktor, kita cerita pasal doktor pakar yang lakukan lah. Ini kalau sebaliknya, doktor-doktor yang ada ni, kan mungkin kali pertama sampai 10 kali buat pun tak ada reaksi. Tapi bukan daripada doktor yang pakar ni. Adakah kesan-kesan secara ringkasnya doktor? Sudah pastinya akan ada masalah sebab mereka-mereka ni macam kita cakap dia orang tak mempunyai ilmu yang cukup dari segi teknik, dari segi anatomi wajah, dari segi penggunaan produk-produk tertentu yang patutnya guna kat sini dia guna dekat sana. So perkara yang sama ni, kalau rawatan yang sama kalau diulang, komplikasi itu daripada kecil akan makin besar, makin bertambah. So long term effect memang definitely akan ada. So sudah pastinya harus dielakkan. Sebab tu kita berulang-ulang cakap antara cara mudah nak mengenal sesuatu tempat atau sesuatu individu itu adalah doktor yang bertauliah ke tidak. Simple saja, dapatkan nama orang tu, lepas itu masuk online, tengok di Google ke apa, tulis Merits, MERITS, Merits tu akan ada nanti bahagian yang you boleh actually adalah website KKM yang ada bahagian you nak boleh check nama doktor tu whether dia registered sebagai doktor di Malaysia ke tidak. Itu yang paling penting kan, kan kita dapatkan nama dia dan kita buat pemeriksaan. Baik, doktor, kita masih ada lagi perbincangan kita, tapi sebelum tu kita nak bagi anda dan kami berehat seketika. Kembali selepas ini. Hello doktor. Hai, saya Dr. Masita Arif. Saya merupakan doktor pakar penyelidik di Institut Penyelidikan Perubatan IMR. Saya bermula minat untuk penyelidikan ni adalah selepas saya selesai menjalani posting doktor pelatih lah di Hospital Kuala Lumpur, di mana saya berminat ingin tahu apakah fungsi IMR. Jadi daripada situ saya baru tahu yang IMR ni adalah pusat penyelidikan yang tersohor di Malaysia, di mana ianya ditubuhkan pada tahun 1900. Dah 123 tahun usia IMR. Rutin saya apabila tiba di pejabat, saya akan berurusan dari segi urusan pejabat seperti mana ditangani surat dan barang-barang yang disediakan oleh setiausaha saya. Tolong sekalikan boleh? Bagi total berapa? Selepas itu saya akan terlibat dengan aktiviti penyelidikan, iaitu sekarang ni aktiviti penyelidikan vaksin mRNA. Jadi kajian yang kami buat ni adalah kajian vaksin mRNA COVID-19 yang sekarang ni peringkat di mana kita harap kita punya vaksin ni boleh menghasilkan protein yang boleh mencetus imuniti badan kita untuk menghasilkan antibodi. Penyelidikan yang seterusnya adalah berkaitan dengan denggi. Kita bekerjasama dengan unit entomologi, iaitu melihat kajian nyamuk yang berkaitan dengan denggi lah, iaitu nyamuk Aedes aegypti. Lebih kurang ada 3,000 ekor nyamuk telur tu. So dia akan menetas dalam masa setengah jam ke 2 jam. Dan yang kita nampak ni sekarang agak gerak tu? Ini dalam peringkat kedua, ketiga. Dia cantik lah.
Penyelidikan yang saya terlibat adalah penyelidikan berkaitan dengan penyakit-penyakit autoimun, iaitu antibodi yang menyerang sel-sel manusia, dan antara kaedahnya menggunakan kaedah mikroskop fluoresan lah. Sekarang kita berada di makmal penyelidikan autoimun. Teknik yang digunakan adalah indirect immunofluorescence menggunakan mikroskop khas. Fluoresan ni kita boleh lihat reaksi dari segi warna hijau fluoresan. Yang ini adalah antibodi terhadap sel saraf di otak kita lah. Semua sampel-sampel penyelidikan akan diterima di unit pengurusan spesimen UPS. Ini adalah pusat sehenti di mana unit pengurusan spesimen ini akan mengagihkan semua sampel-sampel yang diterima daripada seluruh hospital ataupun daripada klinik-klinik di luar IMR, dan akan diagihkan kepada unit-unit yang berkenaan di IMR untuk dibuat analisa ujian lah. Pengalaman best pakar pendidikan ini sebenarnya kalau nak dikirakan masa COVID, di mana iklan pendidikan tersebut telah pun disiarkan oleh mantan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham. Jadi disebabkan iklan penyelidikan tersebut, saya dan Dr. Rafiza, kami berdua penyelidik utama, telah dijemput di media massa lah. Doktor pakar penyelidik ini mereka lebih memahami bahawa penyelidikan penting untuk memastikan segala rawatan dan diagnosa penyakit dapat digunakan berdasarkan hasil kajian yang dibuktikan secara saintifik. Selain daripada itu, saya harap masyarakat menghargai dan menyokong usaha murni doktor yang bertukus-tumus untuk menjayakan sesuatu penyelidikan. Mereka menggembeling bukan saja tenaga, idea, masa, wang ringgit untuk memastikan kajian dapat dilaksanakan dan hasil kajian dapat digunakan oleh semua rakyat. Bidang penyelidikan ini adalah salah satu bidang yang sangat menarik dan adventurous. Sesiapa yang berminat untuk menjadi doktor pakar penyelidik, mestilah banyak membaca, dan yang paling penting sekali, mestilah ada minat. Okey, anda baru saja menyaksikan diary seorang doktor pakar penyelidik. Antara segmen yang menarik juga kita bawakan doktor. Lepas ni mungkin nak cek sikitlah diary sebagai seorang doktor estetik kecantikan pula kan. Okey doktor, kita nak cerita secara konklusinya lah kan. Kita di minit-minit akhir ini mungkin doktor nak kongsikan bagi mereka yang sangat taksub terhadap kecantikan, memang suka kan buat rawatan, ialah bersama dengan doktor yang bertauliah lah kan. Tapi apakah kesannya dan nasihat yang nak disampaikan kepada mereka, doktor? Okey, nasihat saya very simple, don't overdo. Okey, less is more. Okey, so maksud kat sini kalau sebagai seorang doktor yang profesional, biasanya dia akan advise dia punya klien, okey, you tak perlu, contohlah nak buat bibir you terlalu tebal atau dagu you terlalu runcing. Dah memang runcing pun jangan nak runcingkan lagi. So benda-benda macam ni konsultasi kan, nasihat, penting, pandangan penting, doktor. By experienced doktor, professional doktor, dia boleh bagi advice macam ni. So don't overdo, sebab bila you overdo, definitely all of us kita nak result yang natural. Kita tak nak result yang kita panggil apa, 100 meter orang dah boleh nampak. Itu mesti hidung buat tu. Itu dagu mesti cucuk. Itu dah macam went wrong dah kan. Macam semua segala usaha, duit-duit yang kita laburkan pun tak menunjukkan kecantikan pun. Betul, exactly. So kita tak nak benda-benda macam tu. So we want natural. So because of that, sebaiknya jumpalah mereka yang profesional, yang very experienced. So you akan dapat advice yang betul. So elakkan sekali lagi jumpa mereka yang tak bertauliah ni, sebab risiko mendapat komplikasi sangat banyak. Kita dipaparkan hampir tiap-tiap hari dalam social media, dalam papers dan sebagainya. Tapi kenapa kita masih memberanikan diri untuk ambil risiko? Ya, betul. Kan? Risiko-risiko ini dah dipaparkan pun. Kita dah tahu beberapa kes. Kami juga di Hello Doktor kongsikan bersama dengan anda macam-macam kes yang berlaku berkaitan dengan reaksi-reaksi terhadap salah perkhidmatan yang anda dapatkan daripada mereka yang tidak bertauliah ni kan. Doktor, dan juga sebagai seorang doktor yang berhabiskan bertahun-tahun untuk menimba ilmu, pengalaman, baru doktor boleh melakukan rawatan tersebut. Apakah nasihat doktor kepada doktor-doktor jadian di luar sana, doktor? Okey. So pada doktor-doktor jadian di luar sana, pastikan anda semua hentikanlah, okey, daripada membuat rawatan-rawatan yang sepatutnya hanya dibuat oleh doktor profesional yang bertauliah, yang registered with KKM sahaja. Okey. Disebabkan komplikasi yang anda semua cipta, menyebabkan masyarakat di Malaysia dan even dunia sudah takut untuk membuat rawatan even bersama doktor. Sebab bagi mereka, mungkin mereka rasa
sama saja bila buat suntikan botox atau filler mesti akan jadi macam ni. Padahal majoriti kes komplikasi ni yang berlaku adalah disebabkan oleh beautician atau mereka yang bukan doktor lah atau doktor jadian tadi tu. So please stop. Okay, please accept that we doctors is the professional yang sepatutnya handle kes-kes macam ni, not you. Ya, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Dr. Aidil Azri Mokhtar bersama dengan kita. Banyak sebenarnya ilmu yang kita pelajari dan kita nak nasihatkan juga kepada anda berhati-hati. Sayangilah diri anda sendiri kan. Terima kasih Doktor. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain episod. Okey, kepada anda semua kita nak ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton kami yang sentiasa setia bersama dengan kami dan sekali lagi nak ucapkan selamat menyambut Hari Deepavali. Semoga cahaya yang bersinar ini membawakan kemakmuran, kebahagiaan kepada anda semua. Terutama sekali mereka yang penganut agama Hindu ini. Terima kasih kepada anda semua. Minggu hadapan kita akan cerita tentang topik katarak. Katarak mata. Segalanya dalam Hello Doktor. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum.